Amin. Alhamdulillah. Alright, so kita mulakan. Now, ini adalah soalan Kuantan which is tahun 2021. So, yang ini kita tengok jawapan Aina tau. So, Aina dah buat. Jom kita check sama-sama sama ada boleh dapat markah atau tidak. Okay, so soalan ni adalah soalan yang famous. Soalan nombor 1 ni. Ini adalah soalan tingkatan 4 which is kita nak cerita adalah mengenai struktur sel haiwan. So basically yang ini you guys tahu, dia dah bagi tahulah kat sini. Ini adalah struktur sel haiwan. So kita tengok soalan dia. Now soalan dia kat sini adalah dalam rajah 1 labelkan X pada ruang yang disediakan. Okay, so dia suruh labelkan ini. So jawapannya adalah mitokondrion. Kalau tiba-tiba kan kita nak jawab mitokondria, terima tak? Boleh. Boleh. So mitokondria atau mitokondria dulu boleh, tak ada masalah. Right, so basically ni betul. Alright, so satu markah. Right, next question. Okay, so kita tengok next question. Next question adalah Y. Okay, kat sini. Lukiskan satu anak panah untuk menunjuk untuk memadankan kepada Y kepada fungsinya. So basically Y ni apa? Mari kita tengok kat sini. Y ini adalah sebenarnya adalah vesikel angkutan. Okay, so basically ini adalah jasad, jalinan endoplasma kasar. Okay, dia macam lori kecil tau. Jalinan menghubungkan antara jalinan endoplasma kasar dengan jasad Golgi. Macam mana bahan itu dibawa kat sini. Ini adalah melalui Y. Which is kita panggil dia adalah vesikel angkutan. Kita ada dua jenis vesikel tau. Kalau vesikel itu menghubungkan antara jalinan endoplasma kasar pergi ke jasad Golgi, itu angkutan. Kalau lah katalah dia nak rebaskan keluar dan ekspor enzim keluar, namanya adalah vesikel rebasan. So vesikel rebasan ni normally dia angkut enzim extrasel untuk diangkut keluar. Untuk direbas keluar. Right, so kita tengok kat sini jawapannya. Jawapannya kat sini adalah untuk mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Y. Sesuai tak? Sekejap Saya rasa macam kurang sesuai tau. Saya pun baru nak tengok. Mengangkut protein yang telah diubah suai. So basically sebenarnya jawapan ni adalah sebab dalam skema ni dia cakap ni Dia kata dekat sini saya tengok skema tau. Mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Kalau ikut saya rasa macam lebih mengangkut protein yang telah diubah suai. Kalau ikut awak? Saya pun confuse ni. Kan? Ya, okay. Logik dia tau. Logik dia macam ni tau. Okay, yang ni saya dah buat 2 tahun lepas tapi saya tak ingat. Tapi ikut logik saya. Okay, mula-mula kan kita nak bayangkan. Tepi ni kita ada ribosom. Satu kecil ni kan, kita ada ribosom. Okay, ribosom fungsinya adalah untuk sintesis protein. Okay, lepas protein itu dihasilkan, protein itu akan diangkut oleh jalinan endoplasma kasar ni akan angkut protein. Tapi masalahnya kita nak bayangkan macam ni tau. Kalau lah yang ni tak best sikit lah belajar online ni, saya punya tangan saya tak boleh nak guna tau. So basically macam ni tau. Protein tu nanti dia dari sini. Jalinan endoplasma kasar dia angkut sampai sini. Dia nak pergi ke jasad Golgi sini tau. So fungsi macam mana dia nak angkut adalah melalui vesikel. Vesikel ni saya nak bayangkan lori kecil tau. Cuma kita ada 2 jenis lori tau. Kalau lori tu yang angkut adalah daripada jalinan endoplasma kasar pergi ke jasad Golgi, kita namakan dia adalah vesikel angkutan. So vesikel angkutan ni sebenarnya fungsi dia adalah angkut protein. Okay, dari JEK, jalinan endoplasma kasar ke jalinan ke jasad Golgi. So basically nak bayangkan dari sini pergi sini, nama vesikel tu kita panggil dia adalah sebagai
Vesikel angkutan. Allah. Sekejap Vesikel angkutan. Okay. So, dia angkut sampai dekat jasad Golgi. Okay. Katakanlah saya nak bayangkan ini jasad Golgi. Okay. Ini jasad Golgi. Okay. Dekat jasad Golgi ni kan, protein itu akan diubah suai jadi enzim. So, maksudnya protein yang telah diubah suai tau. Okay. So, vesikel rembesan ni letaknya dekat dengan membran plasma tau. Ni membran plasma. Logik saya, kalau vesikel rembesan ni, dia angkut protein yang telah diubah suai. Sebab, kalau kita ambil jawapan dia ni kan, iaitu mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom, ini sebenarnya kerja vesikel siapa? Ini senang lah. Ini adalah vesikel angkutan. Cuma kita nak cakap macam ni tau, vesikel ada dua jenis tau. Satu adalah vesikel angkutan, satu lagi vesikel rembesan. Apa bezanya bahan yang diangkut? Kalau beza vesikel angkutan ni, dia angkut protein, which is daripada jalinan endoplasma kasar pergi ke jasad Golgi. Okay. Sampai saya boleh faham tak kenapa nama dia vesikel angkutan? Faham Okay, susah lah. Ya, saya suka pakai tangan. Ni tak ada tangan ni, tak face to face. So basically, I cannot see your face. I don't know whether you understand my explanation. So ada sikit paranoid. Tapi kalau jawapan dia sintesis protein ni sesuai tak? Ni memang out sikit ni. Sintesis protein ni sebenarnya kerja siapa? Siapa? Ribosom. Dia kan macam banyak, nampak tak? Nama belakang dia sama. Protein. Tapi sebenarnya orang lain punya kerja. Protein, dihasilkan oleh ribosom atau disintesis ataupun kita nak cakap protein ni kerja dia hasil atau sintesis protein. Ribosom kerja dia adalah sintesis atau hasilkan protein. Okay, now yang kat sini pula mengangkut protein yang telah diubah suai, ini adalah vesikel rembesan. Okay, saya buat kesimpulan paling safe point. Kita ada dua jenis vesikel. Kalau vesikel tu, saya padam sikit comot. Kalaulah vesikel tu, saya padam semua the whole thing. Okay. Kalaulah vesikel itu adalah kita nak kata vesikel tu letaknya dekat jalinan endoplasma kasar. Yang ini kita panggil dia adalah sebagai vesikel angkutan. Okay. Kalaulah letaknya yang sini, dekat dengan jasad Golgi, this one actually jasad Golgi tau. Okay, ini kita sebenarnya ini adalah jasad Golgi. Ini, Allah saya tak suka ini. The whole thing ni adalah kita panggil dia adalah sebagai jasad Golgi. Kalaulah vesikel tu dekat dengan jasad Golgi, yang ini kita panggil dia vesikel rembesan. Vesikel rembesan, dia angkut protein yang telah diubah suai. Yang telah diubah suai oleh jasad Golgi. Okay. Kalaulah vesikel angkutan ni letaknya dekat dengan ni adalah jalinan endoplasma kasar. So, kalau kita kata kat sini, apakah fungsi vesikel angkutan pula? Fungsi vesikel angkutan ni adalah untuk mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Sini dia angkut protein. Angkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Okay, macam ni tau. Jasad Golgi ni kita tahu memang fungsi dia pun angkut protein. Tapi masalah dengan jasad Golgi,
dia bukannya berjiran terus dengan masalah jalinan endoplasma kasar ni lagi sekali tau. Jalinan endoplasma kasar ni fungsi dia angkut protein. Sampai sini okey kan? Tapi masalahnya sekarang kita ada gap tau antara jalinan endoplasma kasar dengan jasad Golgi. So nak angkut bahan ni, nak angkut protein ni daripada jalinan endoplasma kasar pergi ke jasad Golgi, kita perlukan vesikel. So vesikel yang angkut daripada bahan tu daripada jasad jalinan endoplasma kasar ke jasad Golgi itu adalah vesikel angkutan. So jawapan saya adalah yang lebih sesuai adalah this one. Okay, Y adalah angkut protein yang telah mengangkut protein yang telah diubah suai. Cuma ayat jawapan ni kan, ayat jawapan ni macam hanging sikit yang diubah suai oleh jasad Golgi. So sini okay tak? Yang ni kan kalau you guys rasa confused saya cerita pasal vesikel ni kan dia ada dalam bab 5 tau yang ada cerita pasal penghasilan enzim. Sekejap. Bab 5. Bab 5. Lama pula soalan nombor 1 ni. Aduh. Sekejap. This one kalau awak tak faham saya tengah cerita yang pasal vesikel ni. Okay. Awak boleh tengok cerita pasal vesikel ni adalah pada buku surat buku teks. Saya tulis sini pasal enzim ekstrasel dalam buku teks. Muka surat 88. Kita ada 2 jenis vesikel. Kalau vesikel tu dekat dengan kita punya jasad Golgi, sebenarnya kalau dia dekat dengan jasad Golgi, sebenarnya dia angkut enzim yang telah diubah suai oleh jasad Golgi. Kalau awak confused saya punya penerangan, awak boleh tengok muka surat 88. Ini adalah dalam bab 5. Ini bab 5. Alright, okay. Saya pun dah lama tak tengok soalan ni. Okay dah, kita teruskan. Terangkan satu ciri X. So ciri dia berbentuk rod ataupun sfera. X ni apa dia tanya? X adalah mitochondrion. So apakah ciri mitochondrion? Ciri mitochondrion betul dia adalah berbentuk rod ataupun sfera. Ataupun awak boleh kata dia terdiri pada 2 lapisan berberat. So basically this one betul. Kalau saya katakan jawapan saya adalah untuk menjadi enzim boleh diterima tak untuk C ni? Kalau C ni saya kata untuk menjadi tenaga, terima tak? Tak kot. Tak. Kenapa? Tak. Dia minta ciri. Dia minta ciri kan. Tapi boleh terima juga tapi dia macam kurang markah. Markah dekat sini 2 kan? 2. So, bila awak kata terang mesti bagi facts plus explanation. So, Aida punya jawapan ni, ini baru facts tau. Aida dia kurang explanation. So, kenapa dia berbentuk rod ni? Apa fungsi dia? Menjalin tenaga. Untuk menjadi tenaga atau meningkatkan luas permukaan. So, basically, jawapan dia kat sini adalah untuk menjadi lebih banyak tenaga. Saya rasa awak dah biasa dengar. Ingat tak dulu? Kalau saya rasa saya pun dapat daripada cikgu SBP tau. Kalau apa-apa soalan, you guys kan tips bio, saya rasa korang dah dekat teknik berjawab ni banyak tau. Ingat tak? Tips berjawab bio ni pun cikgu SBP bagi tahu saya tau. 1. S ni adalah stimulus. A adalah arahan. T adalah tugasan. Tugasan ni biasa keyword dia. Keyword. Lepas tu U adalah upah. So basically kalau awak tengok kat sini kan, markah dia 2. Basically awak kena ada bagi 2 point. So katakanlah apa-apa soalan sebenarnya dia mesti ada 4 kriteria ni. Okay, dia mesti ada stimulus. So basically stimulus tu daripada apa? Gambar. So dia dah bagi gambar hasil kan. Lepas tu arahan. So awak tengok arahan dia adalah dia katakan terang. So ini adalah terang. Lepas tu dia kata tugasan dia kat sini apa? Dia suruh terang ciri X. Tapi masalahnya okay, masalahnya dekat sini adalah kita nak kata kat sini dia adalah ciri. Bila kita kata dia adalah sebagai ciri,
Masalahnya markah dia 2 kan. So awak kena bagi 2 point. So yang ini betul. So dapatlah 2 markah. Sampai sini okey tak? Is it okay? Okay, cikgu. Alright. Okay, teruskan. Korang ada kelas tambahan tak dekat sekolah? Ke dia semua kat rumah je? Baru habis pekam. Oh, so dah kat rumah lah ni ke? Uh-uh. Alright. Okay, so basically, now soalan nombor D. D sekejap ya. D. Okay, wajarkan berapa ribosom terlekat. Wajarkan berapa ribosom terlekat pada jalinan endoplasma kasar. Okay, so markah dia kat sini berapa? Markah dia ada 2. So basically kita ada, mesti ada 2 point. Okay, kalau kat sini Aida jawab dekat sini adalah pertama, ribosom sintesis protein. Betul? Kenapa dia kena dekat? Sebab protein tu nanti akan diangkut oleh jalinan endoplasma kasar. Tapi ingat tak saya kata, jalinan endoplasma kasar, dia angkut protein. Tapi dia tak boleh angkut protein tu dari pergi ke jasad Golgi. So maksudnya nak bayangkan daripada jalinan endoplasma kasar pergi jasad Golgi, dia angkut oleh siapa? Vesicle. Yes, apa nama vesicle tu? Vesicle rebesan. Ayah. Vesicle angkutan. Vesicle angkutan. Kalau rebesan kita nak bayangkan vesicle rebesan yang ini tau. So basically korang dah tahulah ada 2 jenis vesicle sebenarnya. Kalau vesicle tu yang dekat yang hubungkan antara jalinan endoplasma kasar dengan jasad Golgi namanya adalah vesicle angkutan. Jadi korang tengok balik tau dekat dalam muka surat 88 kot tadi. Kalau lah dia dekat dengan jasad Golgi, this one, namanya adalah vesicle rebesan. So fungsi dia angkut tapi bahan tu lain. Okay? Right. Saya rasa kat sini kita dah clear ke? Alright. Okay. Now. Cikgu. Yo. So kita kena nyatakan dia diangkut oleh vesicle tu lah. Perlu dijatakan. Kalau dulu saya ceritakan budak saya, awak tak payah namakan. Tapi masalahnya, saya tengok dalam buku teks balik kan. Buku surat 88 tu, dia ada nama vesicle tau. So basically kalau saya katakan budak saya, kalau tak ingat awak letaklah nama vesicle je. Awak kena tahu vesicle yang dekat nama vesicle je. Kita ada 2 jenis vesicle. Macam tu lah. Cumanya saya rasa saya baik jawab yang betul kan. So basically kita nak cakap kalau vesicle tu yang nak bawa bahan tu daripada jalinan endoplasma kasar pergi ke jasad Golgi, kita panggil dia angkutan. Tapi kalau daripada jasad Golgi nak dirembes keluar, namanya adalah vesicle angkutan. Rembesan. Rembesan. Kalau lah protein itu diubah suai, lepas tu dia perlu dirembeskan keluar, nama vesicle tu kita panggil dia adalah sebagai vesicle rembesan. Kalau lah vesicle tu dia tolong angkut daripada jasad JEK pergi ke jasad Golgi, itu kita panggil dia adalah sebagai vesicle angkutan. So basically sebenarnya kita ada 2 jenis vesicle. Satu vesicle. Cikgu. Ayo. Dia vesicle angkutan dulu baru vesicle rembesan lah kan? Boleh je. Vesicle angkutan dulu. Angkut dulu baru rembes. Angkut dulu baru rembes. Yeah. Kalau dekat soalan ni vesicle angkutan dulu kan? Kalau kat soalan mana? Soalan yang yang ni kah? Yang wajarkan ni? Kalau dia nak hantar pergi ke jasad Golgi adalah vesicle? So vesicle angkutan. Tapi tadi kan saya kata kat sini kan, kenapa saya tak terima, saya rasa saya kurang sesuai Y itu adalah mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom? Itu sebab dia dah diangkut oleh vesicle angkutan. Sebab itu adalah fungsi. Kan, faham tak? Dia macam tugasan itu dia sambung tugas. Dia sambung jalinan endoplasma kasar. Faham tak? Kan? Right, sebab ikut logik saya, Y ni dekat dengan sini tau. Ikut saya, Y tu dekat dengan membran plasma. Bila dia dekat dengan membran plasma, so of course lah dia angkut bahan yang daripada jasad Golgi. Jasad Golgi buat apa? Modified. So bahan yang dia sesuai angkut adalah bahan yang telah dimodified. Right. Okay. Sampai sini okay? Ya. Alright. So mari next question. Okay, seterusnya, ni 2 markah. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang telah disintesis oleh ribosom. Alright, this one point number 1. This is point number 2. So correct, dapat 2 markah. Okay, tahniah. So basically kat sini dapat, tadi kurang 1 je. 5 markah. Okay, next. Okay,
Oh, ini adalah tingkatan 5. Saya rasa tajuk dia belum keluar lagi lah SPM. Tubuhan saka ni, lekuk pertubuhan ni belum keluar lagi. Saya rasa tahun lepas, 2 tahun lepas tak ada. 2021 tak ada. 2022 pun tak ada. So basically yang ini adalah kita kata ni adalah, kalau ini adalah tubuhan saka sebab masa dia panjang. Kejap Allahu Akbar. Okay. Ilaha illallah, sorry. Alright. So sini jawapannya adalah tubuhan saka. Dia kata kasi, okay jom. Kita ikut yang point yang saya cakap, saya kata 1. Any question yang cantik, dia mesti ada stimulus. So basically Rajah 2.1 menunjukkan leka pertubuhan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan beriklim sederhana. So awak dapat gambar, Rajah ni sebenarnya ini adalah dia punya stimulus. Apa-apa soalan mesti ada stimulus. Okay, so stimulus tu bukan mengisi masa kertas kosong tu. Dia adalah nak bagi awak rasakan, nak trigger your macam your knowledge lah. So tengok ke sini, kena pasti jenis tumbuhan yang menunjukkan lekuk pertumbuhan seperti Rajah 2.1. So dekat sini tugasan dia adalah kenal pasti. Okay, arahan adalah kenal pasti. Lepas tu tugasan dia adalah jenis tumbuhan yang menunjukkan lekuk pertumbuhan seperti dalam Rajah 2.1 dan Markah Hijrah 1. So maksudnya set point lah. So jawapannya adalah tumbuhan saka. Ni tak ada masalah. Dan kalau 1 point ni dia kacang untuk kita. Next one. Okay, berikan 2 contoh yang mempunyai lekuk pertumbuhan seperti Rajah 2.1. Okay, semua boleh. Mangga, durian, semua boleh. Kalau lah kita kata dia sebagai rumput sesuai tak rumput? Rumput sesuai tak? Tak. Rumput tak sesuai. Saya rasa rumput masuk mana Saya saka. Rumput masuk. Saya macam dapat. Kalau awak tengok muka surat 18 tau. Rumput pun kira tumbuhan saka. Dia boleh hidup lama, bertahun-tahun sebenarnya. Cuma dia tak berkayu je. So kalau awak tengok muka surat 18 kan. Dia kat sini rumput, pokok beraya, pokok mangga, sebenarnya itu ada tumbuhan saka. So saya tambah sikit tau. So sebab selalu kita ingat tumbuhan saka ni yang besar-besar je kan. So sebenarnya rumput pun boleh masuk tumbuhan saka. Okay, saya tambah sikit rumput. Okay. Right. Okay, next one. Rajah 2.2 menunjukkan kedatangan retas batang pokok yang telah diambil di kawasan beriklim sederhana tersebut. Okey, kita ada gelang tahudan. So jadi dalam buku teks awak, saya rasa cikgu awak pun dah beritahu lah. Dalam buku teks tu dia punya info, dia ada sikit terbalik sikit je. Alright, so basically kita kata gelang tahudan. So kalau awak perasan kat sini, saya warnakan kuning dengan saya warnakan merah. Kalau ikut logik, yang warna merah, yang warna kuning ni, kita ikut logik kita, yang warna kuning ni diameter je besar. Diameter dia adalah lebih besar. So biasanya lebih besar, ini adalah pertumbuhan pada musim panas. Kalau awak tengok yang hitam ni, biasanya hitam ni, kan diameter dia kecil sikit kan. So ini berlaku pada musim sejuk. Ikut logik awak, musim panas ke musim sejuk, pada satu kadar pertumbuhan yang lebih tinggi. Sejuk ke panas? Musim musim Atau weh. panas lah. Betul lah. Sejuk lah. Lagi boleh? Sekejap, saya beli. Panas lah, panas. So kenapa musim panas? Sebab dia tak nak. Musim panas ada cahaya matahari, so dia boleh berfotosintesis. Kalau musim sejuk, dia tak kondusif tau untuk fotosintesis. So basically, okay, gelang tahudan yang awak tengok kat sini, belang-belang tu, awak tengok yang warna putih, diameter dia adalah lebih besar. Bila diameter lebih besar, kita tahu pertumbuhannya itu adalah yang lebih pesat. Dan pertumbuhan yang lebih pesat ni biasanya dia berlaku pada bila? Dia berlaku adalah pada musim sejuk. Okay, sekejap saya punya iPad ni dia asyik dia lari je. Okay, right. So musim panas ni kita nak kata, kalau berdasarkan gambar ni paling kacang yang warna kuning. Okay, kalau awak tengok sini saya dah warnakan dia warna kuning. So awak nampak kalau dia musim panas kan, yang warna kuning besar ini adalah musim panas. So masa musim panas ni kita kata dia punya diameter kadar pertumbuhannya adalah lebih tinggi. Okay, kalau dia cakap ke sini adalah pertumbuhan sekunder berlaku mengikut musim. Jadi kalau ikut saya, diameter je besar. Diameter besar. Ini ikut saya punya dapat je dekat dalam buku ni. Diameter adalah lebih besar kerana kadar fotosintesis adalah
tinggi sebab dia dapat cahaya dan air yang cukup. Therefore, dia punya pertumbuhan sekunder dia pertumbuhan sekunder adalah lebih banyak. Kalaulah ada musim yang awak dapat dia gelang warna hitam, so dia terbaliklah. So kita kata dekat sini adalah gelang dia lebih kecil. Diameter gelang kecil. So pertumbuhan sekunder adalah kurang sebab dia cahaya matahari, air dia pun sejuk masa ni. Cahaya matahari adalah kurang, fotosintesis kurang. Okay, yang ini soalan ni menarik ni. Okay, now berdasarkan rajah ada agarkan usia tumbuhan tersebut. Yang ni dah kira 9. Betul ke 9? Sekejap. Okay, Wan cakap apa? Semua kata 10. Mari kita kira bersama-sama. Okay, this one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dia kira sampai belakang lah. 10. So, jawapannya kat sini adalah 10 tahun. Alright, so jawapannya adalah 10. Okay, jelaskan pembentukan gelang tahunan. Okay, ini adalah melibatkan pertumbuhan sekunder, betul? Okay, now dia punya, kenapa dia tumbuh gelang-gelang tu? Xylem sekunder dihasilkan lebih besar berbanding xylem sekunder adalah lebih besar dan berbanding xylem sekunder dihasilkan besar dan berdiri nipis pada musim bunga dan musim panas. Tisu xylem berwarna cerah pada musim bunga dan musim panas. Okey. Jadi dia kurang tepat sikit tau. So kita nak cakap dia cerita dia macam ni je. Okey. Jadi kurang tepat sikit tau. Okey, saya pangkas sikit lah. Okey. Tahu cerita dia lagi sekali. Awak cerita tengok dekat sini, xylem yang yang musim panas ni kita kata gelang dia cerah. Jadi gelang warna cerah. Gelang warna cerah. Gelang warna cerah, diameter dia adalah lebih besar. Yang warna, yang katakanlah yang saya tunjuk warna merah ni kan. Ini adalah kita kata gelang warna gelap. Gelap. So basically awak nampak macam ni tau. Lagi sekali tau. Kalau saya buat yang warna kuning ni, ini kita kata gelang dia cerah. So pertumbuhan sekunder pada yang gelang yang cerah ni kita kata pertumbuhannya adalah pesat. Dan dia berlaku pada cahaya matahari yang terik. Panas, musim panas. Kalau yang ini pula, this one, kita kata gelang ni adalah gelap. Bila dia gelap yang ni, dia berlaku adalah pada waktu sejuk. So jawapan yang sesuai, kalau kita nak tengok kat sini, jawapan yang sesuai adalah, sekejap kita tulis kat sini adalah, pertama kita kata yang ni terima tau. Dia kata jelaskan 3 markah 2 je. Okay, pertumbuhan sekunder berlaku dan kita kata kadar pertumbuhan sekunder berbeza mengikut musim. Okay, now kalau kita nak tambah lagi, kita kata xylem sekunder pada musim panas adalah lebih besar dan warnanya lebih cerah. Kalau saya nak tambah sikit, kerana
mendapat cahaya matahari dan air yang cukup. Nanti ada yang saya contoh ni nanti saya bagi. Alright, sampai sini okey tak? 2 markah je. Jelaskan ni semua. 2 markah tu sikit je. Sampai sini okey? Okey eh? Okay, cikgu. Okay, kita teruskan soalan nombor 3. Oh, soalan nombor 3 ni favourite. Okay, so basically ini sedang. Okay, saya suka soalan ni. Okay, ini adalah bodoh sakarida. Dia kata rajah 3 menunjukkan 3 jenis kumpulan karbohidrat. Kacang. Kalau awak dapat dia simple, of course lah ini kita bagi dia sebagai bodoh sakarida. Kalau 2, kacang. Sakarida. Kalau dia dah beratai, ini kita bagi adalah sebagai polisakarida. Okay, the question. Namakan kumpulan karbohidrat yang berlabel X, Y dan Z. Oh, kacang. So, jawapannya adalah X adalah monosakarida, Y adalah disakarida, Z adalah polisakarida. Okay, next question. Kita tengok sini. Okay, Z ialah polimer yang terbentuk melalui proses kondensasi. Okay, beratus monomer X terikat bersama untuk bentuk rantai molekul yang panjang. Jelaskan satu kepentingan Z dalam organisma multisel. Okay, mari. Z ni, apakah contoh Z? Z ada 3 jenis. Okay, kita buat satu-satu lah. Monosakarida yang korang tahu apa? Monosakarida yang korang tahu. Dia dah keluar SPM tahun lepas ni. Glukosa, fruktosa, satu lagi adalah galaktosa. GFG. Girlfriend saya gila. Glukosa, fruktosa, galaktosa. Kalau kat sini, glukosa dia berkondensasi dengan glukosa berbentuk maltosa. Maltosa. Ya, kalau glukosa dia combine dengan galaktosa, Sukrosa. Galaktosa. Laktosa. laktosa. Betul laktosa. Yang glukosa dengan fruktosa barulah Sukrosa. yes, sukrosa. Tapi yang best dia, kalaulah di polisakarida, unit asas untuk polisakarida semua sama, which is adalah glukosa. Cuma polisakarida ni, you guys tengok dekat mana. Kalau dekat daun, selulosa. Kalau dekat bijirin, kita makan nasi, apa polisakarida yang kat situ ada yang buat kita kejang tu? Start huruf K. Kanji. Yes, kanji. Kalau kita puasa tak sahur tapi kita dapat makan, kita dapat tenaga. Tenaga kita daripada mana? Karbohidrat simpanan nama dia apa? Glycogen. Yeah, glycogen. Okay, so fungsi-fungsi dia kat sini soalan ni kan sebenarnya dia boleh bagi banyak kat sini kan. Dia kata kepentingan Z. So basically you guys boleh bagi kepentingan selulosa, kaji dan juga glycogen. Mari kita tengok buku teks. Saya suka tengok buku teks tau sebab sebenarnya apa-apa jawapan memang tengok buku teks. Saya buku rujukan ni sebenarnya buku rujukan tu sampingan tau. The main awak punya awak mesti pakai buku teks. Ayat dia pun saya suka pakai ayat buku teks dia. So kepentingan dia. Apakah kepentingan selulosa kaji ni adalah kita kata adalah untuk apa? Sebagai karbohidrat simpanan. Glycogen dengan kaji ni adalah sebagai karbohidrat simpanan. So kita dapat makanan. Kalau selulosa dia adalah sokongan, struktur sokongan pada sel tumbuhan. Struktur sokongan untuk sel tumbuhan. So jawapan kita kat sini sebenarnya either awak cerita pasal kanji boleh, glycogen boleh, selulosa pun boleh. Tengok markah berapa? 2. Menjadi simpanan makanan iaitu kaji dalam sel tumbuhan. Betul. Tapi ni sesuai tak nak dapat 2 markah?
Sesuai tak? Tak, ini satu. Jadi point dia sebenarnya untuk berapa markah ni? Baru 1 markah. So, yang ini Aida cerita hanya pasal kanji tau. So, boleh tambah lagi 1. So, kita tambahkan yang 1 lagi. Tambahnya adalah selulosa adalah komponen utama dalam dinding sel. Right, sekejap. Ini adalah dia punya B. Patutlah. Okay. Y terbeza daripada 2 unit monomer. Berikan satu contoh karbohidrat yang berlabel Y. Oh, kacak. So, dia dah. Okay, so namakan monomer dia. Contohnya adalah maltosa. Kalau maltosa, dia punya monomer dia adalah glukosa ke glukosa. Kalau jawapan awak tadi kita kata adalah laktosa, so monomer dia kita panggil dia adalah sebagai glukosa dan juga galaktosa. This one. Kacak lah ni. Right. So, ini dah betul. Okay, right. Okay, 2 markah. Kacak. So, next one. Okay, soalan nombor 4. Baru 4. Okay, rajah 4.1 menunjukkan keratan batang tumbuhan unicorn. Tisu Z terlibat dalam pengangkutan air. Tajuk ni pun tak keluar lagi tau. Ini bab 4 kot. Ini tak keluar lagi SPM. Rasa macam bab 4. Sistem pengangkutan. Yes, ini adalah bab 4. Tisu vaskular. Okay. Rajah 4.1 menunjukkan keratan rentas badan batang unicorn. Okay, tisu Z terlibat dalam pengangkutan air dan mineral. Kacak. Okay, terangkan satu ciri penyelesaian bagi tisu Z. So, tisu Z ni sebenarnya tisu apa yang dia nak suruh kita cerita ni? Kalau aku air. Ini adalah mengenai pasal pengangkutan tau. Tengok. Kalaulah awak tengok dalam tumbuhan macam ni tau. Kalau tumbuhan, pengangkutan dia mesti pakai tisu vaskular. Kalau awak dapat je keyword dia angkut pengangkutan mesti vaskular. Kalau kita manusia sistem pengangkutan kita paling famous adalah sistem peredaran darah. Kalau tumbuhan kita panggil dia sebagai sistem vaskular. Dan tumbuhan sistem vaskular dia terdiri daripada tisu vaskular. Tisu vaskular ada dua jenis saja. Either xylem. Satu lagi adalah phloem. So ada satu yang aku air. Xylem ke phloem? Aku air adalah H2O. Xylem, H2O. Xylem. Phloem ni awak ingat food lah. Phloem. Garam mineral Dia akut hasil fotosintesis. Kalau xylem dia akut air dan mineral. Kod H2O dan mineral. Okay, tapi dia tak tanya nama pun. Okay, jawapan Aida ni betul lah. Okay, dia kata dekat sini adalah dia tanya terangkan satu ciri penyelesaian bagi tisu Z. So, xylem ni biasanya dia adalah tisu mati. Okay, dia tak ada langsung sitoplasma nukleus. Dan xylem ni, tisu xylem ni sebenarnya dia adalah tisu yang memanjang, berongga dan bersambung antara satu sama lain. Ni betul lah. Sedang kata kalau saya nak pecahkan lagi tau. Xylem ni ada 2 jenis sebenarnya. Di bawah xylem, dekat Allah, bawah xylem, kita ada satu nama yang adalah salur xylem. Satu lagi sebenarnya adalah trakit. Dua-dua fungsi dia angkut air. Sedang kata salur xylem boleh dipecahkan kepada 2. Satu salur xylem, satu lagi adalah trakit. Fungsi dia dua-dua sama, which is dia mengangkut, kita kata dia mengangkut air dan juga mineral. Cuma beza daripada bentuk je. Kalau runcing hujung dia tu kita panggil dia sebagai trakit. Trakit ni sedang kata dia punya beza dengan salur xylem, dia ada hujung runcing. Dan diameternya lebih kecil. Tapi sama je fungsi dia, angkut air. Kalau salur xylem ni tiada hujung runcing dan diameter je besar sikit. Diameter besar sikit.
sikit dari trakit. Tapi saya tahu budak-budak ni lemah sikit tau. Kalau tumbuhan ni rasa macam nak pingsan sikit lah. Okay. So yang ini kan, you guys boleh tengok buku teks yang saya tengah cerita ni. Okay, buka surat 77. Ini adalah tingkatan 5 bab 4. Okay. Right, next one. Ini 2 markah, tak ada masalah, betul. Okay, ni sedang. Rajah 42 menunjukkan kelihatan batal yang kita buang. Yang ni korang pernah buat kot. Korang pernah tak? Buat ke foto, pergi kelas, batang pokok. Tak ada Zaman COVID masa tu? Tak. Tak. Tak sempat. Oh, tak sempat. Jadi, korang perasan tak? Sebenarnya ni kan, Aida kalau cantik sikit, gebuk sikit kat sini. Sini kurus. Batang dia tak sama. Kenapa buat atas dia gebuk? Ikut logik dia. Asal atas dia mesti gebuk sikit. Apa yang berkumpul kat sini? Lemah korang tajuk ni. Memang tumbuhan ni memang bukan awak je. Dia adalah masalah sejagat sebenarnya. Okay, mari. Okay, cerita dia macam ni tau. Cerita dia macam ni. Bayangkan saya buatkan dia besar sikit tau. Bawah. Okay. Cerita dia, katakanlah saya buat kat sini ada daun. Okay. Now, tadi kita kata pasal pengangkutan tau. Bila dalam pasal pengangkutan, cerita dia bermula H2O akan meresap masuk dulu tau. Nak bayangkan. H2O daripada sini. Okay, dia akan diangkut naik atas, pergi sini melalui xylem. Dia pakai tisu xylem. So, bila dia angkut sampai ke daun, bayangkan ini adalah daun. Okay. Air ni akan digunakan oleh sedang kata air akan digunakan untuk proses fotosintesis, karbon dioksida plus H2O. Nanti dia akan menghasilkan cahaya matahari, ada klorofil. So nanti dia akan hasilkan glukosa plus oksigen dan juga H2O. Okay. Now glukosa ni, okay, dia akan diangkut turun ke bawah pula. Okay. Dia angkut turun ke bawah pula, dia pakai tisu apa pula? Kalau naik tadi saya kata pakai tisu xylem kan? Kalau glukosa ni dia angkut pakai tisu apa? Tisu flow. Tisu flower. Sedang kata jadi tahu. Kita dah proses fotosintesis, okay, dia mesti ada air. Air dia akan diangkut oleh xylem. Xylem fungsinya adalah angkut air pergi ke daun. Bila air tu sampai ke daun, air tu akan digunakan dalam proses fotosintesis. Hasil fotosintesis contoh adalah glukosa. So sekarang glukosa ni dia nak diangkut ke seluruh bahagian tumbuhan pula. So yang angkut dia, nama tisu tu adalah phloem. Tapi sekarang masalahnya phloem tu dah kena potong tau. So awak rasa glukosa atau hasil fotosintesis tu boleh sampai tak ke bawah ni? Boleh sampai tak pergi ke akar? Tak. Therefore, kat sini dia nampak gemuk. So sebenarnya dekat sini dia berkumpul apa yang kat sini gemuk ni? Apa yang banyak? Apa? Yang diangkut tu lah. Apa yang diangkut? Air ke glukosa atau hasil fotosintesis? Hasil fotosintesis. Yes, kita bagi hasil fotosintesis. Okay, right. So dekat sini draw, nak cantik sikit, gebuk sini sikit. Okay, so terangkan keadaan R dan S. Oh, dia tanya R dan S. Mana R? Okay, so sekarang kita nak dapat kat sini, kita dapat sini gebuk, kebang sikit sebab ada hasil fotosintesis. Awak rasa yang bawah ni? S tu jadi apa? Kalau situ kebang, bawah tu jadi apa? Mengecut. Kecut. Sebab dia tak dapat hasil fotosintesis. Sebab dia punya sini kan tak ada tisu phloem kena buang kan? Sekejap kat sini kan tisu phloem kena buang. So tak dapatlah bawa turun ke bawah. So dekat sini kata terangkan keadaan R.
Okay, 4 markah tadi. C. Okay, so R akan berkembang, S akan berkecut. So, kita kena kata kat sini. R itu berkembang sebab hasil fotosintesis berkumpul. Berkumpul. Kalau lah dekat bahagian S ni pula, dekat sini kenapa dia berkecut? Dia tidak dapat hasil fotosintesis kerana flower telah dibuat. Okay, so kesimpulannya kita kata flower ni fungsi dia mengangkut hasil fotosintesis. Is it okay? Tumbuhan ni tak apa. Saya rasa memang saja korang buat soalan ni kan. Sebab tumbuhan ni macam korang sikit lemah-lemah sikit lah. Saya pun tajuk tumbuhan ni saya kena study lebih. Depan saya ni memang ada buku teks je. Okay, jom mari kita tengok soalan ni. Okay, rajah 5 menunjukkan satu peringkat dalam pembahagian sel. So kita ada getian gelendong. Okay, so namakan jenis pembahagian sel. Okay, ini adalah meiosis 1. Kalau saya kata meiosis 1, fasa-fasa mana ni yang menyusun dekat middle ni? PMAP pada satu. Anak fasa. Setuju? Eh, Menyusun di middle. musuh. Sekejap, tak pasti. Okay, cerita dia kalau saya kan, saya nak ingat kan. Kalau saya ajar anak murid saya, awak ingat M tu menyusun kat middle. Awak dapat tak benda tu menyusun kat middle? Awak dapat tak kromosom tu menyusun? Asalkan dia menyusun dekat middle, Meiosis. itu mesti metafasa. Metafasa. So awak ingat je macam ni. Kalau saya ingat kan, biasa kadang-kadang budak ingat Pak Mat tapi dia pun tak tahu Pak Mat tu buat apa tau. Kalau lah awak tengok kromosom, kalau lah saya cerita pasal meiosis meiosis 1 dulu lah. Now meiosis 1, saya suka profasa 1. Kat profasa 1 banyak benda jadi. Masa tu berlaku pindah silang, masa tu berlaku je pertukaran bahan genetik. So kromosom tu, sedang kata kalau profasa 1 pindah silang. Okay. Kalaulah metafasa 1, kita kata kromosom itu menyusun di middle. Maksudnya adalah menyusun di satah khatulistiwa. Sekejap Saya kan, dia asyik hilang sekejap. Continue, come on. Okay. Now, kita nak cerita pasal ni tau. Mari kita cerita sikit-sikit Mari, sekejap. Kalau lah saya ada nota lagi sekejap. Close. Sekejap. Dokumen. Saya ada satu sekejap Kalau saya belum delete lah. Sekejap. Yes. Okay. Now, kalau awak tengok kat sini kalau ikut saya kalau lah cerita biosis ni ada 2 peringkat. Kita kata adalah, sedang kata biosis 1 dan biosis 2. Now, dalam biosis 1 ni paling sempoi. So, dalam biosis 1 ni dia mula, awak ingat profasa pindah silang. So, masa ni apakah yang berlaku masa profasa 1? Masa profasa 1 ni, kromosom berpasangan. Okay, apa nama proses berpasangan adalah synapsis. Dah kata kalau lelaki perempuan tu declare couple. So sedang kata bila dah couple tu sedang kata macam synapsis lah. Maksudnya kromosom. Okay, kromosom yang sekufu berpasangan. Nama proses itu kita panggil dia sebagai synapsis. Bila dia dah berpasangan, sekarang kita kenali dia adalah sebagai bivalent. So dalam profasa 1, kromosom homolog yang sekufu ini, dia akan menjalani synapsis which is berpasangan berbentuk bivalent ataupun tetrad. So, apa pentingnya dia orang berpasangan? Lepas dia orang berpasangan, dia akan melakukan pindah silang. Dekat mana berlaku pindah silang adalah kiasma. So, apakah itu kiasma? Kiasma adalah tempat pindah silang itu berlaku. Sebab tu kalau korang perasan, dia ada warna lain. So, awak ingat, profasa 1 pindah silang. Berlakunya pertukaran bahan genetik. So, bila dia orang dah couple, dia orang tengah happy So, bila dia orang dah couple tu, dia orang dating dekat tengah. So, kita kata dia menyusun. So, M merujuk kepada menyusun. Disebabkan dia orang tengah happy, so yang menyusun dekat tengah ni adalah kromosom homolog. Sepasang. Menyusun.
dekat middle. Okay. So bila dah menyusul, dekat metafasa ni dia orang gaduh. Okay, sebelum saya terlupa, macam mana kromosom tu dia boleh menyusul dekat middle. Awak bayangkan kromosom dia buta tau. So macam mana kromosom tu boleh menyusul dekat middle disebabkan oleh gentian gelendung. Gentian gelendung tu yang pergi tarik kromosom homolog tu di tengah. Nanti gentian gelendung tu yang akan pisahkan dia tau. Okay, so asing. So ingat, anafasa asing. Kromosom homolog itu akan terasing. Ada. Okay. So dia akan asing. So basically kat sini kita kata kromosom itu ataupun kromatik kembar akan asing ke kutub bertentangan. Okay. Last kali kita kata terpisah. Terpisah terakhir. So masa ni kita kata kalau telofasa, fasa telofasa terpisah, dia dah terpisah phase terakhir, dia akan menjadi sel adak. So basically dia dah jadi separuh. So basically saya dah kata kalau awak rasa tajuk ni macam berat sikit, saya cadangkan saya kan, kalau korang nak study tajuk tu, korang tengok video. Saya rasa kalau video sedang sikit nak faham lah. Right, mari. So jawapan dekat sini adalah sedang je biosis, itu je saya nak cakap. Okay, panjang cerita saya. Okay, seterusnya. Nyatakan definisi pembahagian sel yang dinamakan di atas. Dia adalah proses pembahagian sel yang berlaku dalam organ perbiakan. Untuk menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom adalah separuh daripada induk. Okey, bilangan kromosom separuh daripada induk, bahasa mudah kita panggil apa? Diploid atau haploid? Haploid. Oi, separuh. Diploid lah. Separuh half. So jawapannya adalah haploid. Betul tak? Haploid. Sedang kata macam ni. Kita tahu dia kata definisi yang dimasukkan ke atas. Okey, cerita dia adalah asalnya biosis ada 4. So, ini asal sel. Lepas tu biosis 1. Okey, dia akan hasilkan 2 sel adak. Di mana bilangan kromosom dah jadi separuh. Lepas tu dia bahagi lagi sekali. Okey, dia akan menghasilkan 4 sel hadak. So kalaulah bahasa dia paling mudah, kita kata dia adalah haploid sebab asal dia adalah 4. Ending dekat bawah ni semua dah jadi separuh. So basically kalau yang ni kita panggil dia 2N. Akhirnya kat sini ini kita kata kromosom itu adalah N. So kita kata kat sini pembahagian sel yang berlaku pada organ perbiakan yang menghasilkan sel di mana bilangan kromosomnya adalah separuh ataupun haploid. Okay. Alright, so ini tak ada masalah. Ini betul. Saya perbiarkan. Okay, ini 2 markah. Right, kita teruskan. Next one. Terangkan kejadian pada metafasa 1. Okay. So, metafasa ke-1 ni kita kata kromosom itu menyusun. Kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa. Okay. Kemudian pasangan kromosom ini akan, 2 markah kan? Ya, terangkan kejadian pada metafasa yang menyumbang kepada variasi organisma. So, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa. Kemudian sebenarnya penyusunan itu adalah secara bebas. So, penyusunan kromosom berlaku secara bebas. Sedang kata apakah yang dimasukkan penyusunan kromosom itu berlaku secara bebas? Ini tau. Okay, saya cerita sikit. So, ni, okay. Dia punya kromosom tu, dia tak semestinya dia susun ikut saya punya colour ni tau. Maksudnya dia tak semestinya susun macam atas tu, kalau awak perasan, dia mesti susun macam biru, merah, biru, merah. Dia boleh jadi nanti bawah ni, sedangkan macam ni. Dia boleh jadi dua-dua kromosom tu dua-dua warna biru. Dia boleh jadi dua-dua kromosom itu dua-dua warna merah dengan syarat satu saiz dia tak sama. So sebab itu kita kata penyusunan kromosom dekat metafasa itu dia berlaku secara bebas. Kita tak boleh nak cakap nanti kalau sel adak tu mesti colour dia satu biru, satu merah. Tak. Dia boleh jadi semua biru. Dia boleh jadi semua merah. Dengan syarat
saiz kromosom tu mesti tak sama. So itu yang kita kata penyusunan kromosom itu disatah khatulistiwa dia berlaku secara bebas. Bukan kita yang tentukan. Kita tak boleh tentukan dia mesti ada merah biru, merah biru, merah biru. Tak. Dia boleh jadi semua merah, dia boleh jadi semua biru, dia boleh jadi separuh merah, separuh biru. So sedang kata kebarangkalian tu adalah satu benda yang kita tak boleh nak kontrol. Sebab itu kita kata penyusunan kromosom itu disatah khatulistiwa dia berlaku adalah secara bebas. Okey, dah 1 jam. Mari sekejap Saya tak pedah buat lama-lama sangat ni. Tapi saya nak cuba habiskan ni. Sabar Sekejap. Okay, so terusnya. Pelajar 5.2 menunjukkan set lengkap kromosom seorang individu dengan penyakit genetik. Ini penyakit apa ni? Sedang lah. Syndrome Down. Syndrome Down. Dapat sangat kan nombor 21. Okay, this one okay. Okay, so terangkan apakah yang berlaku. So markah ni ada 2 markah je. So ketika gelendung berfungsi. Gagal berfungsi. Ketika gelendung gagal berfungsi. Saya rasa Aida tertinggal lah ni. Gagal berfungsi ketika ada fasa 1 atau 2. Kromosom gagal berpisah. Ini kita panggil dia sebagai tak disjunksi. Betul? Gambar bunyi bilangan kromosom yang tidak normal. Setuju? Sedangkan kata-katalah macam ni kan. Kalau Aida ada salah kat atas ni kan. Okay, saya abaikan, saya baca kat bawah. So bawah ni, ini point dia. Ini point dia. So Aida tetap dapat 2 markah. Walaupun atas tu salah. So dia tidak berganggu. Right? Seterusnya. Soalan ni. Ini adalah mitokondrion. Sama macam dekat depan dah. Okay. So, nyatakan proses yang berlaku dalam komponen sel ini. Namanya adalah respirasi aerob. Tajuk ni pun tak keluar lagi tau. Respirasi aerob ni. Tuliskan persamaan yang berlaku dalam proses yang dinyatakan. Glukosa akan dioksida oleh oksigen dengan lengkap, menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Betul, tak ada masalah. Terangkan bagaimana substrate yang digunakan dalam rajah edam diperolehi. Sekejap, saya tengok skema jawapan. Dia kata dekat sini adalah substrate. So substrate ini adalah, dia nak cerita pasal macam mana kita dapat glukosa. So kat sini jawapan dia adalah kita kata kat sini satu molekul glukosa diurang menjadi molekul filofat. Dia nak cerita dari mana kita dapat glukosa. Glukosa ni kita dapat daripada proses apa? Macam mana kita dapat glukosa? Macam mana korang dapat glukosa? Korang dapat tenaga daripada apa? Korang makan nasi kan? So nasi tu macam mana boleh jadi glukosa? Nasi tu kena buat apa dulu? Daripada besar jadi kecil, proses apa? Dia daripada buat glukosa tu besar jadi kecil tu sebenarnya proses apa? Hidrolisis. Ya, betul. Hidrolisis. So melalui proses pencernaan. So basically kita kata glukosa dikurang tepat sikit. Ini kan sebenarnya macam Aida jawab ni macam siapakah nama awak, umur saya 17 tahun. Ini nak cerita adalah pasal proses. Ini adalah proses respirasi aerob. Sekarang soalan dicerita adalah macam mana kita dapat glukosa. So jawapan yang lebih tepat adalah glukosa diperoleh daripada, baca Ibra cakap, daripada hidrolisis karbohidrat. Kalau nyatakan hidrolisis je tak boleh kot? Boleh. Boleh. Kalau kita kata hidrolisis. Tapi saya macam Ibran dia macam hanging. Apa yang dia hidrolisis? Apa bahan mentah dia? Tapi tengoklah kalau cikgu tu baik, kita bagilah proses hidrolisis. Tapi ikut saya kalau last soalan jawapan awak boleh di question, maksudnya ayat tu tak lengkap. So basically kalau saya bagi dia lengkap lah, bagi lebih je, jangan bagi kurang. So kalau awak kata hidrolisis je, saya takut nanti skema jawapan boleh nak argue. Dia macam tak bagi. Kalau awak dapat kat saya bagi. Tapi kalau dapat astrik, so sebab tu kena doa banyak-banyak kan. So basically bagi dia cantik lah. Kita kata dia adalah daripada karbohidrat. So dia berlaku masa bila? Semasa proses pencernaan.
Cerdaan. Okay, right. So, 2 markah. Okay. Dia punya jawapan ni memang not bad lah soalan ni. Okay, now. Oh, ni saya suka. Dia pun tak pernah keluar lagi tau. Okay, padi yang digenangi oleh air pada darjah 6.2 di bawah mengalami proses berbeza daripada manusia. So, ini apa? Ini adalah namanya adalah fermentasi. So, kalau awak jawab fermentasi saja betul. Kalau Aida nak jawab fermentasi alkohol pun boleh. Cuma fermentasi asid laktik je kita tak bagi. Kenapa fermentasi asid laktik tak boleh? Sebab asid laktik tu dia kena ada entahlah. Sebab kalau padi dia hasilkan alkohol. Jadi fermentasi dia namanya fermentasi alkohol. Kalau Alkohol. hasil dia asid laktik baru kita panggil Etanol. Sebenarnya etanol, betul. Etanol. Kalau fermentasi asid laktik, dia sesuai kalau kita ni nak buat air Yakult ni. Ingat tak hutan oksigen yang korang pergi berlari tapi tak. So dia hasilkan asid laktik. So kalau yang kat situ, kat otot kita kata sebagai fermentasi asid laktik. So tengok hasil dia. Kalau hasil asid laktik, namanya fermentasi asid laktik. Kalau hasilnya itu adalah alkohol, contohnya cik etanol, kita panggil dia adalah fermentasi alkohol. Okay, berikan satu contoh organisma lain yang menjalani proses seperti tumbuhan tersebut. Betul, lactobacillus. Selain tu kalau buat roti, pakai apa? Boripan selalu orang ada apa dia punya brand. Tapi tak boleh jawab boripan. Yeast. Yo, betul yeast. Okay, betul. Tapi tak boleh lah. Lactobacillus ni kurang sesuai lah jawapan Aida. Kenapa lactobacillus tak sesuai? Jawapan yang betul yeast. Asal lactobacillus ni kurang tepat? Lactobacillus tu dia ni apa tu? Dia hasil apa? Dia menjalani fermentasi asid laktik. Asid laktik. Lactobacillus ni korang jumpa dekat air ni tau. Macam air Vitagen. Vitagen kalau perempuan suka air Bliss tu. Kan dia rasa basam-basam sikit kan. So rasa basam-basam sikit sebab sebenarnya dalam tu ada bakteria. Bakteria tu menjalani fermentasi asid laktik. So kalau kat sini jawapan Aida lactobacillus kurang sesuai sebab lactobacillus dia menghasilkan asid laktik. Tapi soalan dia kata satu contoh lain yang menjalani proses yang sama seperti kat atas. Yang atas ni dia hasilkan etanol. So yeast je yang menghasilkan etanol. Sebab tu kalau orang buat roti, masa kita nak makan dia bau masam sikit sebab masa tu ada etanol tu tengah beruap. So kalau awak buat donat pun awak akan rasa masam sikit sebab yeast itu menghasilkan sedikit etanol. Okay, now seterusnya. Nyatakan satu perbezaan antara proses yang dijalankan dalam sel manusia dan tumbuhan. Sedang. Kalau tumbuhan fermentasi alkohol, kalau manusia adalah fermentasi asid laktik. Okay, kacang. Dan satu lagi kita kata, sekejap. Perbezaan. Kalau manusia sebenarnya kita boleh menjalani dua-dua. Fermentasi asid laktik dan satu lagi adalah respirasi aerob. Okay, this one okay. Ini okay. So, 2. Okay, jadi saya nak betulkan hari tu ada budak tanya saya tahu. Dalam buku teks dia ada sikit confuse je. Sebenarnya tajuk ni kita nak cerita adalah mengenai respirasi. Proses respirasi adalah proses dia guna glukosa. Persamaan dia glukosa, dia akan digunakan untuk hasilkan tenaga. Cuma kalau respirasi itu melibatkan oksigen, kita panggil sebagai respirasi aerob. Respirasi aerob. Kalaulah dia without oksigen atau oksigen yang kurang, kita panggil dia adalah sebagai fermentasi ataupun nama di lambung dia dulu sebenarnya adalah respirasi anaerob. Tapi dalam buku teks awak, sekarang kita guna perkataan adalah fermentasi anaerob. Sekejap salah eja typo. Anaerob. Okay. Fermentasi kita boleh pecahkan kepada 2 jenis. Ada 2 jenis. Satu adalah fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik. Satu lagi adalah fermentasi alkohol. Kalau nak alkohol,
Dua organisma yang dalam buku teks awak, satu adalah padi, satu lagi adalah yeast. Kalau fermentasi asid laktik dalam buku teks awak kita ada dua. Satu adalah lactobacillus. Satu lagi adalah sel otot dalam keadaan kurang oksigen. So, tajuk ni sebenarnya dia macam ada, sebab hari tu ada budak tanya saya, sebab dalam buku teks dia kata ada 3 cikgu. Satu respirasi aerob, satu lagi fermentasi, satu lagi adalah respirasi anaerob. Tapi sebenarnya 2 je, bukan 3. Dia tertypo sikit je. Kalau saya tak silap buku teks awak, dekat dalam bahagian belakang. Buku teks tingkatan 4 ni kadang-kadang dia kena ni sikit lah. Ya ni. Kalau lah ada budak, nantilah awak tengok kan, dia ada macam ni, dia tulis kat sini, dia kata 3. Dia kata dia 3. Okay, satu lah dia kata respirasi aerob, satu lagi respirasi anaerob, satu lagi fermentasi. Sebenarnya respirasi anaerob dengan fermentasi tu slash tau. Dia pun dia sama. Cuma nama dulu kita pakai anaerob, sekarang kita pakai fermentasi. So, respirasi sel ada 2 jenis. Kalau dia melibatkan oksigen, namanya respirasi aerob. Kalau dia tidak melibatkan oksigen, namanya adalah fermentasi. Ataupun nama dulunya kita panggil dia sebagai respirasi anaerob. Dalam fermentasi ada 2 jenis, tengok hasil. Kalau hasilnya adalah asid laktik, namanya fermentasi asid laktik. Kalau hasilnya adalah etanol, kita panggil dia adalah sebagai fermentasi alkohol. Okay. Ini macam coffee sikit. So, tapi dia ada persamaan. Apakah persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi? Apa persamaan dia tadi? Teka. Apa persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi? Apa dia punya persamaan? Persamaan dia Ah, dua-dua menggunakan oksigen. Bukan, terbeza. Ya, apa soalan tadi? Apakah persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi? Dua-dua substrate-nya adalah, bahan mentahnya adalah Glukosa. glukosa. Betul? Yalah. Hasilnya adalah tenaga. Bezanya baru kita kata, kalau respirasi aerob menggunakan oksigen. Kalau fermentasi adalah keadaan kurang oksigen. So dari segi tenaga, respirasi aerob disebabkan diguna oksigen, tenaga adalah lebih banyak. Kalaulah fermentasi, tenaga sikit. Jadi tak keluar lagi. Sebab tahun lepas kita keluar amani yang ni. Mesti dah penat kan? Okay, sabar sikit kan. Sikit lagi. Saya nak habiskan ni. Saya suka. Soalan ni pun tak keluar lagi. Memang Aina memang saja buat soalan ni. Soalan ni antara quite famous yang kita dulu-dulu tapi tak keluar-keluar sampai sekarang. Now, so Raja 7.1 menunjukkan untuk manusia yang terlibat dalam pembengkokan tangan tau. Ini senang, bicep, tricep. Okay, ini tendon, tak ada masalah. Ini adalah ligamen. Okay, so terangkan perbezaan antara P dan juga Q. Okay, so senang je. P menghubungkan tulang dengan otot. Manakala Q menghubungkan tulang dengan tulang. Kalau saya ingat ligamen TOT. Okay, right. So ini 2 markah. Ini 1 markah. Now, jika tisu P terputus akibat kebalangan, apakah yang dihadapi oleh pesakit itu? Senang lah. Jawapan dia tengok dia boleh bekok. Kalau dia putus, tak boleh bekok. Sebab daya tarikan. Sebenarnya daya tarikan. Daya tarikan tidak dapat dipindahkan. Senang kata macam ni tau. Oh, yang ni hari tu saya ada buat yang pencuta akhir ni, cerita tajuk ni juga tau. Antara yang kuat saya aim juga ni. Okay now. Cerita dia macam ni. Okay. Awak bayangkan, nampak ke tangan saya? Okay, bayangkan ini bicep. Okay, ini bicep. Ini adalah tulang. Sebenarnya fungsi tendon adalah menghubungkan antara otot dengan tulang. Senang kata awak tengok masa otot mengecut je. Senang kata bila otot kita kecut tau, dia kecut, sebenarnya dia tarik tendon. Bila tendon kena tarik, tendon tu tarik tulang. So therefore dia boleh bengkok. Faham tak maksud saya? Okay, otot tu kecut. Bila kecut, otot mengecut, dia tarik tendon. Bila tendon kena tarik, tendon tu akan tarik tulang. So therefore, bila tulang tu kena tarik, so dia bengkokkan tangan. Sebab tu kita kata dekat sini, kita panggil daya itu sebagai daya tarikan. So, apakah fungsi tendon? Fungsi tendon tu adalah untuk menarik tulang. So, saya ulang lagi sekali. Bila bicep mengecut, dia akan tarik tendon.
Okay, bila bicep kecut, okay, dia tarik tendon. Bila tendon kena tarik, tendon tarik tulang. So kesannya dia akan jadi bengkok. Kalau lurus, dia jadi terbalik pula. So dalam kes ni nama daya kat situ kita panggil dia adalah sebagai daya dan tarikan. Sabar dengan saya. Sikit lagi. Soalan nombor 7 dah ni. Okay, mari. Sekejap sabar. Nanti saya bagi dia punya recording tau. Tahun ni je awak dah tinggal berapa bulan je ni kan. Awak dah sabar dah 1 tahun lebih dah. Tinggal sikit lagi 2 bulan je. Kalau lah awak boleh sabar 1 tahun lebih, apalah sangat 2 bulan ni untuk bersabar kan. Sikit steady je, relax je. Mana tahu rezeki awak yang kita bincang ni keluarkan, who knows kan. Kalau dia tak keluar tak apa. Anggaplah ni semua sebagai ilmu. Right, next question. Okay, berdasarkan Rajah 7.1, terangkan bagaimana lengan dibengkokkan melibatkan otot X, Y, P dan Z. Daya tarikan. Ni daya tarikan dipindahkan kepada tulang Z melalui P apabila otot mengecut. Setuju? Apabila otot Y mengendur, tulang Z akan ditarik ke atas dan lengan akan dibengkokkan. Sebenarnya sampai sini je. Dah bawah ni tak payah dah. Yang bawah tu tak payah. So dapat 2 markah. Ini penyakit apa ni? Dia penyakit apa? Arthritis ke? Osteomalacia ke atau osteoporosis? Osteoporosis. Yeah, ini adalah osteoporosis. Kalau osteomalacia tu penyakit apa? Ini adalah tulang rapuh. Kalau tulang lembut, osteomalacia ataupun riket. Ini adalah tulang rapuh. Maksudnya porosis ni porous, dia ada banyak rongga. Kalau tulang tu lembut, sedang patah, kita panggil dia sebagai osteomalacia. Osteomalacia, saya typo ni. Ini adalah osteoporosis. Okay. Now, pada pendapat anda, cadangkan makanan yang sesuai untuk penyakit ini, of course lah, makanan yang banyak vitamin D, kalsium, fosforus yang tinggi. Cadangkan makanan yang sesuai, susu. Kenapa? Sebab dalam susu, dia ada vitamin D, kalsium dan juga fosforus. Okay, sekejap saya tengok skema sekejap. Jadi kan baru dapat 1 markah lah Aida, sebab dia kata cadangkan makanan. Aida punya jawapan ni sebenarnya kan dia baru bagi dia punya penerangan. Facts tak ada. Kalau awak tambah, contoh adalah susu, sayur hijau. Kerana susu mengandungi banyak kalsium. Makan makanan yang mengandungi kandungan vitamin D, kalsium dan fosforus. Contohnya susu. So Aida dapat 1 je ni. Right, so next. Rajah 81 menunjukkan tindakan antibody dan antigen dan gerak balas ke ibu dan ini adalah pertempuran antara antigen dan antibody. So dia akan bergumpal, so yang ini kita panggil dia sebagai pengaglutinan. Okay, so antibody akan merupakan patogen. So senang kata baik antibody, jahat namanya adalah antigen. Okay, so patogen ada antigen. Kalau badan kita baik namanya adalah antibody. Okay, so kat sini antibody akan merupakan patogen dan menjadikan patogen sebagai sasaran mudah untuk diserang oleh sel fagosit. Okay, so kat sini kita kata dia adalah pengaglutinan. Pengaglutinan. Ini sebenarnya betul je ni. Cuma tak berapa nampak terang, itu saja. So ini 2 markah. So terangkan, next question. Terangkan bagaimana pelekatan antara antigen dan antibody dapat mengatasi serangan bakteria. Bila dia bergumpal, senang kata macam ni tau, fungsi kenapa bergumpal tu penting, antigen dengan antibody bergumpal. Bila bergumpal, sel fagosit senang nak nampak. Bila sel fagosit nampak, dia pergi serang pula yang bergumpal tu. So senang kata, kenapa dia masih bergumpal? Sebab nak jadi sasaran mudah untuk sel fagosit. So antibody sebagai antibody menggumpal patogen. Menggumpalkan patogen
supaya patogen mudah menjadi sasaran sel fagosit. So sedang kata antibody tu bagi trap jadi bergumpal macam ni. Mula dia asing satu-satu tapi dia pergi ambil antigen dia kumpulkan satu tempat. Bila bergumpal macam ni, sel fagosit datang, dia tahu tu orang jahat. Pak, dia akan bertindak balas dengan gumpalan tu. Okay. Right. So seterusnya. Yes, dah nak habis. Mari. Now, Rajah 82 menunjukkan graf perubahan antibodi dalam darah individu A pada jangka masa yang tertentu. Okey, ini keimunan apa? Aktif ke ataupun pasif? Aktif. Kenapa aktif? Kenapa bukan pasif? Sebab ada dos galakan. Ada dua galakan. Okey, betul. Satu lagi. Satu lagi. Awak tengok aras antibodi. Kalau aras dia kan, awak tengok tahu, aras antibodi dia masih atas daripada aras keimunan. Sebenarnya itu kita kata adalah keimunan aktif. Beza dia, kalau keimunan pasif buatan, dia macam ni tau. Kalau pasif, dia naik tinggi, zap, pop, dia jatuh. Zap, pop, dia jatuh. Dia akan jatuh. Lama-lama dia habis. Tapi, kalaulah dia aktif buatan, dia aktif, dia punya kepekatan antibodi masih tinggi. Ini kepekatan tau, kepekatan antibodi dia tinggi. Kalau dia jatuh pun, antibodi, kalau dia jatuh pun, dia masih lagi atas daripada aras keimunan, kepekatan antibodi tinggi. Okay, so aras keimunan antibodi yang rendah pada suntikan pertama. Kemudian antibodi melepasi aras keimunan pada suntikan kedua. So memberi perlindungan terhadap patogen penyakit. Sebab tu kalau korang makan ubat doktor bagi antibiotik, doktor suruh habiskan. Kenapa? Sebab kita nak pastikan yang ini tau. Kita nak pastikan kepekatan antibodi kita melepasi aras keimunan. Walaupun awak dah baik, tapi kita nak pastikan kita punya kepekatan antibodi tu melepasi aras keimunan. Kalau awak tak habiskan antibiotik, kita takut aras keimunan awak tu rendah. So basically kalau lah penyakit tu datang balik kat awak, so awak akan sakit. Lagi teruk daripada yang first. Okay, so this one betul. Tak ada masalah. So seterusnya. Ada lagi tak? Okay. Proses menghasilkan vaksin melawan virus dan juga bakteria mengambil beberapa langkah. Langkah dimulakan dengan mengenal pasti kod genetik virus tersebut. Ini awak punya ni tau. Vaksin. Awak hari tu kena vaksin yang apa? Ingat tak awak punya vaksin dulu? Pfizer kan? Pfizer. Budak-budak Pfizer kan? Pakai Pfizer kan? Okay. Nah, pada pendapat anda, mengapakah langkah tersebut mesti dilakukan untuk menghasilkan vaksin? Okay. So, tuan kata, ada orang kata tak semua orang tahan dengan Pfizer tau. Senang kata macam ni tau. Sebenarnya Pfizer tu, kita nak bayangkan dia adalah daripada virus, alah tiba-tiba saya dah penat ni, saya lupa lah. Yang kita suntik tu COVID, sorry. Kita kena virus tu, senang kata, kita ambil kod genetik daripada virus tu tau. Tapi kita tak ambil semua, kita ambil sikit-sikit. So senang kata kalau saya nak bayangkan, saya ni adalah virus COVID tau. So maybe, dia pergi salin tu, salin separuh je. Okay, dia tak salin semua. Sebab kalau dia salin semua, yang kita masukkan tu adalah virus COVID. So dia salin sikit dia punya kandungan genetik untuk pastikan sel darah putih kita boleh menghasilkan antibody. Alright, so dia keluarkan sikit kod genetik. So Pfizer sebenarnya digunakan konsep tu. Pfizer tu sebenarnya digunakan virus. Sebab tu ada orang yang anti-vaksin dia kata benda tu bahaya, benda tu ni. Sebab dari segi dia punya hujah tu, which is correct. Maksudnya kita ambil daripada virus tu. Kita ambil daripada DNA dia. Okay, tapi saintis ni dia lagi bijak, so dia buang sikit fragment-fragment daripada tu, menjadikan dia virulent. Kita panggil virulent adalah tidak bahaya. So yang kita suntik. Sebab tu ada orang, masa dia kena suntik Pfizer, saya tak tahulah kalau awak, kalau saya Pfizer saya tak tahan tau. Pfizer saya rasa 2 kali saya suntik Pfizer, 2 kali saya collapse. Maksudnya demam. So maksudnya badan saya tengah berlawan dengan benda tu kuat. Tapi macam bapak saya pula, dia kena cucuk Pfizer juga, tapi dia relax je. Lepas tu dia buat kerepek, dia pergi masjid, dia tak ada hal. So sebenarnya kalau saya tanya, saya punya adik kan, dia farmasi, saya kata mana satu lebih elok. Dia cuma cakap tak ada pun elok ke tak elok. Cuma dia kata bila orang tua, dia punya sel darah putih dia macam dah tua tau. Bila dia dah tua, so dia tak sensitif macam sel darah putih saya. Therefore, macam bapak saya punya reaction tu adalah normal dan saya punya reaction adalah normal. Maksudnya sel darah putih saya sensitif
kepada benda tu, so dia akan tunjuk reaction. So saya sakit masa lepas saya kena suntik virus, kena suntik vaksin. Tapi macam bapak saya, maybe sel darah putih dia dah tua, so sel darah putih dia pun macam relax je, so dia tak menunjukkan reaction yang seteruk saya. So saya tanya adik saya, mana satu lebih okey? Dia kata dua-dua tak ada masalah, as long as badan kita menghasilkan antibody. Cuma maybe kita masih muda lagi, so sel darah putih kita sensitif sikit, so dia punya reaction tu macam dramatik sikit, lebih sikit. Sebab tu kadang-kadang ada orang lepas kena suntik Pfizer ataupun vaksin dia demam, sebab sel darah putih awak macam terus bekerja. Okay, right. So supaya sel darah merah tidak bergumpal. Kurang tepat. So dekat sini adalah kod genetik tadi kita kata supaya dapat mengeluarkan bahagian-bahagian tertentu daripada kod genetik virus. So kita lemahkan. So senang kata kita nak jadikan kod genetik ni, kita nak kata supaya dapat melemahkan virus. Kita kata virus itu virulent. Jadi virulent. Dengan cara kita keluarkan bahagian kod genetik virus yang tertentu. Tapi still badan tak naklah badan, limfosit masih kedal limfosit masih boleh menghasilkan antibody. Alhamdulillah. Okay, sikit lagi. Lah, saya rasa salah ke ni? Ke sama ni? Sama 20 kan? Alright. Okay, so sekejap. Itu saja. Thank you so much. Do you have any question? Imran dengan Aina ada masalah tak? Mesti kau orang penat Tak ada cikgu. Tak ada. Okey je. Alright, okay je So katakanlah kalau awak nak dia punya salinan ni, saya bagi salinan. Kalau saya rajin, saya up dekat saya recording, saya bagi recording. Normally biasanya saya ada kelas ni, saya up dekat YouTube. Tengok tapi tak ada siapa pun tengok YouTube tu. Biasanya saya buat tu tak nak murid saya, sebab dulu masa zaman saya online, ingat tak zaman PKP, bila saya buat dia dalam bentuk kalau saya bagi yang ori, dia pakai banyak data. So basically saya upload dekat YouTube sebab nak kurangkan data. Macam mana? Nak kurangkan guna data lah, something macam tu lah. Adik saya cakap lah, kalau kita bagi yang Google Drive tu, dia punya recording, budak tu buka, dia kata dia guna banyak data. Tapi kalau saya upload dekat YouTube, dia kurang sikit lah. So basically normally saya akan upload lah. Tengoklah, kalau saya rasa macam bagus, saya upload. Kalau rasa tak bagus, normally saya tak upload lah. Okay. Anyway, thank you so much. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Walaupun kita hanya bertiga, tapi saya okey je. Saya Bayu ni saya jalan je kan. Anak cikgu lagilah saya jalan. So saya dah minta maaf tau kalau ada salah silap. Saya minta maaf kalau ada yang saya terang tadi tak berapa sharp. And then thank you so much sebab masuk kelas. Okay, so itu sahaja. Terima kasih semua. Thank you Imran. Thank you Aina. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye. Thank you cikgu. Thank you cikgu. Okay, bye. Saya off Okay. Off. Bye. Alright. Dah. Mari kita off.